untuk anda mengikuti maklumat terkini dari semasa ke semasa. Empat anggota ASEAN setuju cadangan Kuala Lumpur gunakan mata wang sendiri untuk dagangan intra-ASEAN. Pinjaman pelajaran dalam negara tidak dibekukan. Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura pada dasarnya bersetuju dengan Malaysia untuk menggunakan mata wang masing-masing bagi urus niaga perdagangan di antara negara ASEAN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata Gubernur Bank Pusat negara ASEAN akan mengadakan pertemuan bagi menghalusi perkara itu. Perdana Menteri ditemui di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah sekembalinya beliau dari rangka lawatan serta perbincangan dengan rakan sejawatannya di Singapura, Thailand dan Filipina sejak Khamis lalu. Ya, kalau dianya feasible. Dari segi prinsipnya mereka tidak menentang, tetapi mereka ingin mengkaji sama ada baik atau tidak baik dan apa kesan daripada penggunaan mata wang Singapura, juga apa yang dicadangkan sebagai mata wang ASEAN, juga berkenaan dengan penggunaan mata wang negara-negara berkenaan dalam dagangan. Menurut Perdana Menteri, Singapura juga menyatakan perlu kajian lanjut berhubung cadangan dolarnya digunakan sebagai mata wang sandaran bagi perdagangan antara negara ASEAN. Di mana saya jelaskan di Bangkok perlu dikaji secara mendalam dan Prime Minister Goh Chok Tong juga bersetuju supaya pihaknya mengkaji tentang kesan-kesan dan kemungkinan-kemungkinan apabila mata wang Singapura diguna sebagai common currency. Perdana Menteri memulakan lawatan ke Thailand Khamis lalu bagi menemui rakan sejawatannya Chuan Lik Pai disusuli pertemuan dengan Presiden Fidel Ramos di Filipina semalam. Selepas lawatan itu, beliau mengumumkan kesediaan Malaysia, Filipina dan Indonesia menyelesaikan urus niaga perdagangan antara ketiga-tiga negara itu menggunakan mata wang negara masing-masing. Ketika di Bangkok pula, beliau mengumumkan penubuhan rumah penyelesaian pusat. Siang tadi ketika di Singapura pula, Perdana Menteri mengadakan rundingan dengan rakan sejawatannya Goh Chok Tong mengenai penubuhan rumah penyelesaian pusat. Rundingan mereka juga membabitkan cadangan menggunakan dolar Singapura sebagai sandaran mata wang perdagangan negara ASEAN. Pada sidang media ini juga, Datuk Seri Dr. Mahathir diminta menjelas lanjut berhubung rumah penyelesaian pusat. Usaha untuk mengadakan perjumpaan antara Governor Central Bank ini, dan jika dikehendaki kita akan menjadi tuan rumah. Sama ada negara mana yang akan menjadi clearing house, itu akan dibincang oleh mereka dan ditentukan oleh mereka. Dan clearing house ini juga dalam zaman IT yang canggih ini tidak perlu diadakan di satu tempat, kerana semuanya akan ada hubungan secara instantaneous dengan mana-mana pusat yang ditubuhkan di mana-mana. Mengulas mengenai prestasi pasaran saham yang memberangsangkan sepanjang minggu ini, Perdana Menteri yakin ia boleh dikekalkan sekiranya pelabur bertindak bijak. Kalau kita bertindak secara bijak, iaitu kita tidak terlalu awal cuba profit taking. Sebaliknya, kalau kita membeli saham-saham, maka nilai saham akan naik lagi. Demikian juga kalau kita membawa balik ringgit kita yang kita simpan di luar negeri. Ini semua akan membolehkan kita menjayakan usaha untuk memulih semula keadaan kewangan dan ekonomi negara Malaysia. Pasaran saham Kuala Lumpur BSKL melonjak dengan indeks komposit mencatat pertambahan sebanyak 158.68 mata untuk ditutup pada 728.19 mata minggu ini berbanding 569.51 mata pada minggu sebelumnya.
Ringgit juga mengalami pengukuhan pada minggu ini apabila ditutup pada 3.83 berbanding dolar Amerika. Penganalisis ekonomi rata-ratanya berkata pelabur tempatan dan asing sudah kembali yakin dengan ekonomi negara berikutan langkah pemulihan kerajaan. Datuk Seri Dr. Mahathir yang juga Presiden UMNO turut diminta mengulas nasihat beliau kepada pemimpin dan ahli UMNO Kelantan supaya tiada pertandingan bagi 14 jawatan Ketua UMNO bahagian di negeri itu bulan depan. 12 Januari lalu, Perdana Menteri selaku Ketua Badan Perhubungan UMNO Kelantan meminta agar pertandingan bagi semua jawatan itu dielakkan. Ini bagi mengeratkan semangat perpaduan di kalangan penyokong parti serta mengikis sentimen pentingkan diri sendiri. Terpulang kepada mereka untuk menerima sebagai nasihat ataupun direktif. Tetapi tak ada gunanya saya membuat nasihat yang ditolak kerana kepentingan diri. Kalau mereka mengutamakan kepentingan parti, mereka akan terima bahawa nasihat saya itu adalah demi kepentingan parti. Setiausaha Agung UMNO Datuk Sabaruddin Cik kemarin mengingatkan ahli UMNO di Kelantan agar menghormati nasihat Presiden Parti. Bagaimanapun menurutnya nasihat itu bukan satu arahan. Setengah pemimpin bahagian UMNO di Kelantan dikatakan masih bercadang bertanding bagi merebut jawatan ketua bahagian sekalipun sudah diminta tidak berbuat demikian. Semalam, Timbalan Ketua Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Anwar Musa berkata, tindakan boleh diambil terhadap sesiapa yang mengingkari nasihat Presiden Parti. Dalam pada itu, Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor meminta pemimpin dan ahli parti di negeri itu mematuhi nasihat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad agar jawatan ketua bahagian tidak dipertandingkan. Ketua Perhubungan UMNO Negeri Datuk Abu Hassan Omar berkata semua pihak harus menyokong saranan Presiden Parti itu bagi mengelak perpecahan. Pertandingan dan saya berharap bahawa pemimpin-pemimpin dalam bahagian-bahagian UMNO Negeri Selangor patuh kepada nasihat yang telah diberikan supaya tidak ada pertandingan bagi jawatan ketua bahagian di seluruh Negeri Selangor pada keseluruhannya. Ditanya mengenai tindakan yang akan diambil jika ada pemimpin atau ahli yang engkar, Datuk Abu Hassan yang juga Menteri Besar Selangor berkata perkara itu tidak timbul. Menurutnya pemimpin dan ahli UMNO Selangor boleh dianggap sudah matang dan beliau yakin mereka akan mengikut nasihat pucuk pimpinan parti. Datuk Abu Hassan ditemui di Majlis Rumah Terbuka sempena Aidilfitri di Perkarangan Bangunan UMNO Kuala Selangor petang tadi. Mengenai laporan akhbar jawatan Ketua Bahagian Gombak akan dipertandingkan, beliau berkata pihak terbabit telah dimaklumkan mengenai nasihat Presiden Parti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pinjaman pelajaran tidak dibekukan dan ia masih dianggap sektor produktif walaupun ada pihak beranggapan sebaliknya. Bagaimanapun jelas beliau, kadar pinjaman itu tertakluk kepada keupayaan bank tempatan dan keutamaan hanya untuk pembiayaan pelajaran dalam negara sahaja. Datuk Seri Anwar mengulas laporan akhbar yang menyebut beberapa bank perdagangan tidak lagi memberi pinjaman pelajaran sejajar dengan arahan Bank Negara. Dan beberapa bank yang masih mengeluarkannya pula mengetatkan syarat pinjaman. Tindakan itu dikatakan menyukarkan ibu bapa yang mengharapkan pinjaman bank untuk membiayai pendidikan anak mereka. Saya ingin jelaskan bahawa tidak ada kebenaran sama sekali dengan alasan bahawa ada had pinjaman bagi pendidikan. Tetapi bank harus meneliti kerana sebelum ini pun tidak semua permohonan diterima. Bagi pinjaman untuk belajar di luar negara, beliau berkata adalah sukar untuk bank meluluskannya memandangkan dasar kerajaan yang menggalakkan pendidikan dalam negara. Beliau menambah bank negara juga telah diarah meminta bank tempatan melonggarkan pemberian pinjaman khususnya kepada sektor produktif. Ini berdasarkan matlamat pertumbuhan kredit sebanyak 15% yang ditetapkan kerajaan tahun ini. Ini bermakna kecairan dalam sistem kewangan negara kita bertambah. Dan walaupun kadar faedah 3 bulan
yang ditetapkan meningkat 11%. Kita menjangka dengan ini kadar faedah efektif yang agak tinggi sekarang dapat dikurangkan. Pada sidang media yang sama, Datuk Seri Anwar mengumumkan kerajaan pada dasarnya meluluskan cadangan menubuhkan amanah saham wanita oleh Wanita Barisan Nasional. Menurutnya, majlis pelancaran dana itu akan dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad esok. Menurut Datuk Seri Anwar, cadangan Wanita Barisan Nasional BN untuk menubuhkan dana khas amanah saham wanita telah dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Penubuhan dana itu bertujuan membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi yang melanda negara sekarang. Ia juga akan meningkatkan tabungan di kalangan wanita serta penyertaan mereka dalam pasaran saham. Perkara ini telah dikemukakan kepada saya dan saya telah beri makluman kepada Jemaah Menteri, dan kita telah bersetuju pada dasarnya menerima cadangan Wanita UMNO dan Wanita Barisan Nasional untuk melancarkan satu amanah saham wanita. Tambahnya, Suruhanjaya Sekuriti sedang meneliti aspek terperinci mengenai pelaksanaan tabung itu. Datuk Seri Anwar menambah, untuk memudahkan pengurusan dana terbabit, Permodalan Nasional Berhad telah diminta memberi bantuan. Sebelum ini, Ketua Wanita UMNO, Datuk Dr. Siti Zahra Sulaiman berkata 30 kaunter akan dibuka esok bagi membolehkan wanita melabur dalam dana itu. Kaunter terbabit akan dibuka mulai 10 pagi sebelum pelancaran tabung itu yang dijadualkan pada pukul 3 petang. Kaunter yang sama akan dibuka di seluruh negara tidak lama lagi bagi menerima pelaburan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata peraturan pembayaran dua hala BPA akan digunakan untuk menggalakkan perdagangan antara anggota ASEAN. Menurut beliau, selain meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, mekanisme BPA itu juga akan menggalakkan penggunaan mata wang masing-masing dalam urusan perdagangan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan 3 negara ASEAN iaitu Malaysia, Thailand dan Filipina bersetuju meningkatkan perdagangan dengan menggunakan mata wang ASEAN. Ia adalah strategi untuk mengurangkan penggantungan kepada dolar Amerika dalam aktiviti dagangan serantau. Menurut Datuk Seri Anwar, sebuah jawatan kuasa mengandungi wakil kementerian berkaitan telah dibentuk bagi menyenaraikan komoditi yang berupaya diekspor oleh Malaysia serta bahan yang boleh diimport. Saya tidak dapat melihat banyak sangat kerumitan kerana hal ini mudah dilakukan berdasarkan pengalaman kita dengan Singapura. Jelasnya, jumlah dagangan Malaysia-Singapura kini di tahap tinggi dan ia terus meningkat serta menggunakan mata wang ringgit serta dolar Singapura. Sehubungan itu, katanya sistem ini boleh digunakan bagi perdagangan antara Malaysia dan negara ASEAN lain walaupun mekanismenya boleh diperkemaskan lagi. Kaedah BPA ini lazimnya digunakan bagi dagangan dengan negara pasaran baru. Ia adalah jaminan pembayaran kerana disokong oleh bank pusat negara masing-masing bagi memastikan setiap urus niaga dihormati. Dan ini dianggap satu instrumen yang kecil saja kerana BPI ini umumnya diperkenalkan bagi negara-negara yang belum punyai perdagangan dengan negara kita. Tetapi dalam konteks ini untuk memberikan laluan dan ruang dan peluang perniagaan yang lebih, kita akan teruskan. Pengukuhan nilai ringgit dan pemulihan pasaran saham petanda baik kepada usahawan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Mustafa Mohamad berkata, pemulihan itu membantu usahawan mengembangkan perniagaan mereka yang terjejas akibat kenaikan kos dan kelembapan pasaran. Datuk Mustafa berharap perkembangan positif itu dapat dipertahankan. Katanya pengukuhan ringgit juga menunjukkan keyakinan pelabur asing terhadap ekonomi negara. Kenaikan kos input dapat diringankan sekiranya nilai mata wang bertahan ataupun ringgit terus meningkat, ya. Banyak di antara usahawan yang mengalami peningkatan dalam kos input raw material yang dibeli luar negara, dan ini telah menjejaskan operasi mereka. Jadi jika nilai mata wang
sama ada bertahan ataupun terus kukuh, maka sudah pasti ini merupakan satu berita amat baik pada usahawan. Mengenai peniaga kereta, beliau menasihatkan mereka mempelbagaikan perniagaan bagi menyerap kesan kelembapan pasaran kini. Datuk Mustafa menghadiri majlis sambutan Aidilfitri dengan kaki tangan agensi kementeriannya di Kota Baru. Prestasi cemerlang Bursa Saham Kuala Lumpur sepanjang minggu lalu menunjukkan ada tanda-tanda ekonomi negara akan pulih lebih cepat daripada yang dijangkakan. Kemantapan ringgit yang berjaya mengharungi ranjau-ranjau dolar sehingga melepasi tahap psikologi 3.9 dikatakan satu keajaiban. Jika sebelum ini pengurus dana bertempiaran meninggalkan BSKL sejak cuti kongsi raya lalu, mereka kembali semula dengan sentimen keseluruhan mencatatkan pencapaian terbaiknya. Penganalisis berpendapat ringgit akan terus kokoh memandangkan pelabur asing kini kembali ke BSKL yang menyebabkan permintaan tinggi bagi ringgit. Jika satu ketika galeri firma broker saham lengang berbulan-bulan, namun ia kini dibanjiri sehinggakan tiada tempat untuk berdiri. Krisis ekonomi melanda negara pada awal Julai apabila ekonomi beberapa negara di rantau ini, khususnya di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, mula rapuh. Ringgit yang selesa diparas 2 hingga 2.5 berbanding dolar pada awal tahun lalu tiba-tiba menjunam. Pada 8 Julai tahun lalu, Bank Negara terpaksa campur tangan untuk menyokong ringgit. Namun ringgit terus susut memandangkan keadaan yang semakin gawat di rantau ini. Berikut disenaraikan peratus mata wang Asia berbanding dolar. Masalah ekonomi yang menimpa negara menyebabkan kerajaan mengambil usaha untuk memulihkannya dengan pelbagai strategi dan langkah drastik diambil. Meskipun belanjawan negara baru dibentangkan pada 5 Disember lalu, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan membentangkan langkah-langkah tambahan. Antaranya membabitkan pemotongan 18% perbelanjaan kerajaan, sekatan terhadap pinjaman hartanah dan pembukuan penyenaraian serta terbitan hak oleh syarikat. Kerajaan juga mengurangkan kadar pertumbuhan negara daripada 7% kepada antara 4 hingga 5%, membendung pertumbuhan kredit dan memastikan pinjaman hanya disalurkan kepada sektor produktif. Selain itu, projek mega negara turut dihentikan. Langkah itu bukan saja disambut baik oleh ahli ekonomi, penganalisis dan pelabur, malah mendapat pujian tabung mata wang antarabangsa IMF. Malah pengarah urusan IMF, Michelle Camdesa, sendiri berkata Malaysia tidak perlu bantuan badan itu dan mampu bertahan. Tindakan itu turut mendapat sokongan Bank Dunia. Presidennya James Wolfenson berkata Malaysia tidak termasuk dalam kumpulan negara yang membimbangkan Bank Dunia dan mampu menangani masalah itu. Ramai pihak berpendapat Malaysia akan menjadi negara pertama untuk pulih daripada krisis yang menimpa Asia Tenggara dan ia mampu mengembalikan keyakinan pelabur kerana ekonominya diuruskan lebih baik berbanding negara lain. Minggu ini jutawan kelahiran Mesir Muhammad Al-Fayed, pemilik gedung beli belah terkemuka Harrods di London, datang ke negara ini dan mengumumkan beberapa pelan untuk membantu memulihkan keyakinan pada ekonomi Malaysia. Walau apapun keadaannya, rakyat Malaysia tidak boleh cepat melatah. Mereka perlu meneruskan peranan menyokong langkah yang digariskan kerajaan, terutama tidak membazir agar ekonomi negara benar-benar pulih. Kita mestilah be realistic, iaitu menunjukkan kita punya fundamental memang ada strong, tapi on the basis of dua indikator ni kita tak bolehlah conclude mengatakan kita dah recover. Sentiment tu memang positif, ya. Ada indikator menunjukkan pelabur-pelabur luar negeri datang di dalam bursa saham kita. Sementara itu, beberapa penganalisis dan tokoh perniagaan meramalkan sentimen pasaran dan kedudukan ringgit lebih baik sepanjang minggu depan. Bagaimanapun, mereka berkata banyak faktor lain diperlukan bagi merangsang pemulihan ekonomi negara. Dan secara amnya, bila kita nampak satu lonjakan yang begitu kuat, kita perlu masa untuk situasi itu menjadi stabil, iaitu harga-harganya menjadi dapat di support.
Jadi ini mungkin mengambil masa 3 atau 4 hari, kadang-kadang mengambil masa lebih lama. Pasaran dijangka akan berlegar di dalam 650 ke 700 mata, terutama bagi composite index BSKL. Jadi pemulihan ekonomi secara menyeluruh saya rasa akan mengambil masa yang lebih panjang sedikit, melainkan mata wang ringgit kembali pulih ataupun boleh dipertahankan di dalam paras sekarang ini 3.8 ataupun lebih baik pada itu 3.5. Walau bagaimanapun keadaan yang positif ini tidak boleh kita katakan satu perkara yang yakin bahawa krisis mata wang dan juga pelaburan di Malaysia akan pulih. Kerana 2 minggu tidak ialah satu masa yang sangat singkat untuk menyatakan keadaan ini sudah berubah. Kaki tangan awam dan kerajaan yang didapati bersalah membuat tuntutan palsu akan dikenakan hukuman lebih berat, termasuk denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah BPR, Datuk Syafiee Yahya berkata, tindakan itu diambil kerana kerajaan mengalami kerugian yang banyak setiap tahun akibat perbuatan berkenaan. Datuk Syafiee dalam satu kenyataan berkata mengikut Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang dikuatkuasakan 8 Januari 1998, mereka boleh dipenjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Mereka juga boleh didenda tidak kurang dari 5 kali ganda jumlah nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Sepanjang tahun lalu, BPR menahan 40 orang atas kesalahan membuat tuntutan palsu. Daripada jumlah itu, 16 kes membabitkan orang awam sementara 24 lagi kes kaki tangan kerajaan. Nilai tuntutan palsu yang dibuat pegawai kerajaan terbabit antara RM400 dan RM100,000. Sehubungan itu, Ketua Jabatan diingatkan agar meneliti segala tuntutan allowance pegawai mereka. Ia juga termasuk dalam urusan kerja kontrak dan pembelian barangan jabatan kerana BPR turut mengesan kegiatan pembelian barangan untuk jabatan yang tidak dibekalkan. Pengarah Logistik Bukit Aman, Datuk Kamarudin Mat Ali dengan rasminya mengambil alih tugas Datuk Muhammad Bakri sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur. Majlis penyerahan tugas berlangsung di Ibu Pejabat Kontingen Polis Kuala Lumpur siang tadi dengan disaksikan Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Datuk Jamil Johari. Datuk Muhammad Bakri yang menyandang jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur sejak Januari tahun lalu ditukarkan ke Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Pengarah. Di bawah pimpinan beliau, kontingen Kuala Lumpur berjaya membendung kadar jenayah pada tahap minimum dengan kadar penyelesaian kes meningkat kepada 25.6% tahun lalu. Di majlis ini, Datuk Muhammad Bakri turut menyampaikan surat penghargaan kepada 2 orang awam, 5 kaki tangan awam dan 35 anggota polis.
6 terkorban apabila kereta Perodua kancil yang mereka naiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah bas di Kampung Bukit Pauh, Tanjung Jara, Terengganu pukul 5 petang tadi. Menurut jurucakap Bilik Gerakan Balai Polis Dungun, identiti mangsa yang dipercayai daripada satu keluarga belum dikenal pasti. Dan sehingga berita ini ditulis, usaha mengeluarkan mangsa daripada kereta yang tersepit di bawah bas masih dijalankan. Keluarga terbabit dikatakan dalam perjalanan ke Kuala Terengganu apabila kereta mereka bertembung dengan bas dari arah bertentangan. Pemandu serta penumpang bas tidak cedera. Mangsa korban jalan raya yang dikeluarkan Bilik Gerakan Trafik Bukit Aman bagi tempoh 24 jam berakhir di tengah malam semalam mencatatkan 16 lagi kematian. Ia meningkat berbanding 17 kematian yang dicatatkan kemarin. Sehingga kini 307 kematian dicatatkan sejak 17 hari lalu bermula musim cuti perayaan berkembar. Menurut statistik yang dikeluarkan Bilik Gerakan Trafik Bukit Aman, Selangor dan Melaka mencatat kematian paling tinggi dengan masing-masing 3 kematian. Ini diikuti Johor dan Negeri Sembilan masing-masing 2 kematian, manakala Perak, Kedah, Pahang, Kelantan, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang 1 kematian. Penunggang dan pembonceng motosikal terus mendahului senarai mereka yang terbunuh dengan 12 orang, sementara pejalan kaki 2 kes dan penumpang kereta serta penunggang basikal masing-masing 1 kes. 16 kemalangan maut berlaku di jalan biasa manakala tiada kes dicatatkan di Lebuh Raya Bertol. Sementara jumlah saman yang dikeluarkan semalam ialah 6,078 berbanding 6,730 saman semalam. Daripada 557 kemalangan yang dicatatkan semalam, Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 160 kes, diikuti Johor 78, Pulau Pinang 69 dan Kuala Lumpur 57 kes. Perlis mencatatkan bilangan kemalangan terendah dengan 2 kes. Dalam pada itu, lebih 200 motosikal yang lampu belakangnya tidak menyala ditahan dalam operasi selama 2 jam di sekitar Ibu Negara malam semalam. Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur, Penguasa Muhammad Zain Ismail berkata jumlah motosikal yang ditahan itu menunjukkan sikap penunggangnya yang tidak menghiraukan keselamatan. Menurut Penguasa Muhammad Zain, operasi ini dijalankan berdasarkan perangkaan kemalangan motosikal yang tinggi berbanding kenderaan lain terutama di sepanjang musim perayaan ini. Lebih 50% kematian yang dicatatkan melalui op statik membabitkan penunggang dan pembonceng motosikal. Ketiadaan lampu belakang dipercayai lebih mendedahkan penunggang kepada kemalangan. Sebelum dia nak naik motor dia tu, apa kata kalau dia cekkan dulu motosikal ni. Tapi apa yang dia amalkan sekarang ni, mereka langsung tak mengindahkan tentang apa nama ni kelayakan motosikal tu untuk bergerak di atas jalan raya. Penunggang ketika ditemui pula memberi alasan tidak menyedari lampu belakang kenderaan mereka tidak menyala. Saya pun tak perasan kan pasal lampu brek ada. Tapi lampu biasa tu tak ada kan. Abang tahu tak betapa bahayanya kalau lampu ni tak ada kalau abang bawa motor? Saya tahu bahaya dia, tapi kalau saya sedar mungkin saya cepat tukarlah. Semua motosikal yang ditahan dibawa ke Balai Polis Trafik Jalan Bandar Kuala Lumpur. Kompaun maksimum RM300 dikenakan. Di samping itu, motosikal terbabit perlu dilengkapkan lampu belakang sebelum dibenar dibawa keluar. 2 pelajar dikuatiri lemas manakala 2 lagi berjaya diselamatkan dalam kejadian di Pantai Seri 7, Tumpat, Kelantan. Sehingga pukul 7 petang tadi, gerakan mencari masih diteruskan oleh pasukan polis dengan bantuan penduduk kampung. Kejadian berlaku pukul 1.30 tengah hari tadi ketika air laut pasang. Ketika itu, semua mangsa yang mempunyai talian persaudaraan dari kampung Bendang Krian Tumpat sedang berkelah di tepi pantai Peranginan ini. Mereka yang terselamat, Nur Hayati Abdul Rahman dan Wan Nur Syamsuli Ismail, kedua-duanya berusia 15 tahun. Mereka diselamatkan oleh orang ramai yang berkelah dan dihantar ke Hospital Kelaburan untuk rawatan. Manakala 2 saudara mereka, Fatimah Abdul Rahman dan Nurusmida Muhammad Nur, 11 tahun, hanyut di bawah arus deras. Dia di sini, saya naik atas sikit. Tanya dia angkat tangan macam ni. Orang di sini ingat ke dia main-main je. Lepas tu dia tergelai. Orang atas ni pun tujuh. Saya pun, semua orang atas ni suruh saya naik. Saya pun naik terus. Menurut bapa Nurusmida, Muhammad Nur Abdul Rahman, anaknya meminta izin daripadanya sebelum menyertai saudaranya ke pantai ini. Dia nak ikut mak saudara dia mari mandi.
Pukul berapa kita dapat tahu jumpa dia? Lebih kurang pukul 8.30 pagi tadi dia mari sini. Jadi saya pun ingat dia ikut pak saudara dia mari dah pasal pak saudara dia naik motor. Mari sini. Saya ingat dia pergi rumah pak saudara dia mandi sama-sama pak saudara dia. Saya tak tahu benda ni nak jadi gini. Gerakan sedang diteruskanlah. Oleh kerana keadaan agak ombak besar. Jadi agak sukarlah untuk kita menjalankan gerakan yang inilah yang komprehensif. Jadi kita masih lagi meneruskan gerakan mencari dah. Sementara itu, 2 saudara mati lemas ketika menjaring ikan di sebuah lombong tinggal di Wakaf Tapai, Terengganu. Kejadian dipercayai berlaku pukul 11.30 pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Megat Azwan Megat Ibrahim, 17 dan bapa saudaranya Megat Fauzi Megat Yaman, 23 tahun. Kedua-dua bersaudara yang berasal dari kampung Bukit Perpat, Terengganu keluar untuk menjaring ikan di kawasan lombong tinggal ini. Bagaimanapun, sehingga tengah hari, kedua-duanya tidak pulang ke rumah. Abang Megat Azwan yang keluar mencari mereka di kawasan lombong ini menemui selipar dan kasut mangsa serta motosikal yang ditunggangi mereka di tepi lombong. Dia kemudiannya meminta bantuan penduduk kampung berhampiran mengesan mereka. Bagaimanapun, usaha mencari itu gagal dan abangnya membuat laporan polis. Selepas gerakan mencari hampir 7 jam, mayat Megat Azwan berjaya ditemui dan gerakan mencari seorang lagi mangsa masih diteruskan. Gerakan mencari membabitkan anggota polis daerah Marang dan Jabatan Pertahanan Awam JPA. Pasang rantai boleh? Pasang rantai. Rantai pasang dulu. Hajat sebuah keluarga untuk mengadakan kenduri perkahwinan terpaksa dibatalkan apabila rumah mereka hangus dalam kebakaran pukul 11 pagi tadi. Kejadian berlaku di Kampung Bukit Godek, Semabuk, Melaka. Ketika kejadian, pemilik rumah Atah Muid dan isterinya berada di kebun mereka, manakala seorang anak dan 3 cucunya berada dalam rumah. Kejadian disedari oleh 3 cucunya yang sedang menonton televisyen. Mereka yang berasa bahang dan melihat api menculang dari salah satu bilik di rumah ini terus keluar menyelamatkan diri. Bagaimanapun cubaan mereka untuk menyelamatkan ubat nenek tidak berhasil kerana api semakin marak. Nak selamatkan bilik berapa orang tu dah terbakar, tutup ni pintu tu dah tutup, dah tak nak selamatkan. Nak ambil barang-barang lah. Barang-barang, baju-baju mah tak dapat. Baju dapat. Beg semua tak dapat. 2 jentera bomba dari Melaka Tengah dan Air Keruh bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan pukul 11.25 pagi. Bomba mengambil masa 5 minit untuk memadamkan serta mengawal daripada merebak ke rumah berdekatan. Menurut Atah, kejadian berlaku dalam sekelip mata kerana dia baru saja ke kebun. Anak cucu saya nampak alhamdulillah semua selamat. Ni masalah gempa ni, pendek kata siapa nak macam ni, tinggal lagi dah terjadi, apa nak dikatakan, asal nyawa tu selamat sudah. Isterinya Rahma Abdul Rahman yang mengidap sakit jantung pengsan dan dikejarkan ke Hospital Melaka untuk rawatan lanjut. Derma kilat turut dilancarkan bagi membantu keluarga mangsa. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Mayat seorang wanita dipercayai warga negara Indonesia ditemui di Seremban pagi tadi. Mayat yang ditemui dalam keadaan bogel itu dipercayai mangsa pembunuhan berdasarkan kesan lebam di lehernya. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Penguasa Abu Bakar Johar yang berada di tempat kejadian berkata wanita itu dipercayai berusia dalam lingkungan 28 tahun. Mayat dijumpai orang ramai pukul 11 pagi di tepi semak berhampiran dengan kuartus KTMB di Bukit Tembok, Seremban. Menurut Penguasa Abu Bakar, polis kini sedang mengesan identiti mangsa kerana tiada sebarang pengenalan diri dijumpai bersama mayat. Polis juga tidak dapat mengesahkan sama ada mangsa telah dirogol sebelum dibunuh. Polis bagaimanapun tidak menolak kemungkinan mangsa dibunuh di tempat lain sebelum dibuang ke tempat mayat ditemui. Menurut beliau, mangsa dipercayai mati 8 hingga 12 jam berdasarkan pemeriksaan awal pakar forensik Hospital Seremban di tempat kejadian. Sehubungan itu, polis meminta orang ramai yang melihat kejadian atau kehilangan ahli keluarga atau rakan menghubungi polis daerah Seremban di talian 06-763-5522 atau mana-mana balai polis berhampiran. Mayat dibawa ke Hospital Seremban untuk bedah siasat.
Mahkamah Majistret Temerloh membenarkan permohonan pegawai pendakwa untuk menyambung lagi tempoh tahanan reman selama 4 hari ke atas pasang remaja berhubung kes buang bayi 30 Januari lalu. Majistret Aidil Tajuddin memerintahkan kedua-dua tertuduh menjalani tahanan reman berkuat kuasa hari ini hingga 10 Februari depan. Pegawai pendakwa Ketua Inspektor Johar Ali memohon menyambung tahanan reman kerana penyiasatan berhubung kes berkenaan belum lagi selesai. Sebelum ini, pasangan remaja yang berumur dalam lingkungan 20 dan 24 tahun berasal dari Jengka, Pahang telah menjalani tahanan reman selama seminggu. Kedua-dua tertuduh ditahan polis di kawasan perumahan di Mentakap pada 31 Januari lalu, sehari selepas penemuan bayi berkenaan. Dalam kejadian 30 Januari lalu, seorang bayi lelaki berumur dalam lingkungan 1 hingga 2 bulan ditemui di Surau Pekan Awah Temerloh oleh seorang peniaga yang berkebetulan mengerjakan solat maghrib di surau berkenaan. Bayi seberat 3 kilogram ini diletakkan di tepi dinding surau dengan badannya diselimuti kain sejadah serta terdapat barang kelengkapan bayi seperti kain lampin dan botol susu di sisinya. Bayi ini kemudiannya dihantar ke Hospital Jengka untuk rawatan lanjut. Sementara itu, kru kami yang membuat liputan kes ini siang tadi dihalang serta diugut oleh 2 orang dipercayai ahli keluarga tertuduh. Sementara itu, di Mahkamah Tinggi Kota Baru, seorang kerani dan operator pengeluaran dipenjara 9 tahun dan 10 sebatan kerana memiliki 2.6 kilogram ganja. Kerani syarikat pengangkutan Zairul Azmir Azmi dan pekerja kelang Zulkifli Hasnim, kedua-duanya 21 tahun, mengaku bersalah apabila pertuduhan dibacakan. Hakim Datuk Arifin Zakaria memerintahkan demikian selepas berpuas hati kedua-duanya faham situasi serta implikasi pengakuan bersalah mereka. Zairul dan Zulkifli ditahan di tebing Sungai Golok 13 April tahun lalu oleh pasukan polis. Hasil pemeriksaan didapati 3 ketul ganja mampat dalam beg yang dibawa mereka. Kedua-duanya dari Sabak Bernam, Selangor, pada mulanya didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya yang membawa hukuman gantung mandatori. Bagaimanapun, pertuduhan kemudiannya dikurangkan kepada Seksyen 39A kurungan 2 kurungan F Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sekurang-kurangnya 10 sebatan. Hukuman diarahkan berjalan serentak dari tarikh mereka ditangkap 13 April tahun lalu. Fenomena El Nino terus timbulkan kegawatan cuaca. Pesawat pejuang tentera laut Amerika terhempas di Teluk Parsi. Kuala Lumpur berharap krisis berhubung pemeriksaan senjata di Iraq ditangani melalui pendekatan diplomatik dan bukan dengan tindakan ketenteraan. Menteri Luar Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, tindakan ketenteraan hanya akan membawa kesengsaraan kepada rakyat Iraq dan menjadi lebih buruk selepas mereka menghadapi sekatan ekonomi sekarang. Amerika Syarikat mengancam menyerang Iraq berikutan keengganannya membenarkan pasukan pemeriksa senjata PBB memasuki istana Presiden yang disyaki menyimpan senjata berbahaya. Harapan Malaysia ialah supaya tindakan ketenteraan ke atas Iraq itu tidak diambil. Dan kita juga mengharap supaya usaha-usaha diplomatik diutamakan dan diperhebatkan lagi supaya satu penyelesaian dapat diperolehi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri jamuan raya di Kepala Batas Pulau Pinang siang tadi. Menurut Datuk Seri Abdullah, dengan pengaruh yang ada pada Washington dan sekutunya, langkah secara diplomatik akan berhasil. Beliau yakin mesyuarat Pertubuhan Persidangan Islam OIC di Qatar bulan depan dijangka membincangkan perkara itu. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Britain mengulangi amaran tindakan ketenteraan ke atas Iraq. Perkara itu dinyatakan bersama Presiden Amerika Bill Clinton dan Perdana Menteri Britain Tony Blair dalam satu sidang akhbar di Washington. Selain menegaskan usaha diplomatik masih belum terlambat, kedua-dua negara juga bersiap sedia melancarkan serangan. Britain juga dilaporkan akan menghantar 8 jet pejuang tornado ke Kuwait sebagai persediaan jika diperlukan.
Dalam pada itu, Iraq mempertahankan kenyataan bahawa semua senjata pemusnah termasuk senjata nuklear milik negara itu sudah dimusnahkan. Pengesahan itu diulangi Ketua Pengarah Jawatankuasa Pengawasan Senjata Iraq, Jeneral Hussam Amin. Pasukan petugas ANSCOM bagaimanapun tetap mahu meneruskan pemeriksaan senjata berkenaan walaupun pergerakan mereka diawasi kerajaan Iraq. Presiden Saddam Hussein pula mengulangi amaran akan bertindak balas jika berlaku serangan Amerika dan sekutunya. Dalam pada itu, 2 pesawat pejuang tentera laut Amerika terhempas setelah bertembung di udara ketika sesi latihan penerbangan di Teluk Parsi. Perkara ini disahkan Jabatan Tentera Amerika Syarikat Pentagon. Kedua-dua juruterbang berjaya ditemui, bagaimanapun seorang daripadanya terbunuh. Kedua-dua pesawat jenis FA-18 itu adalah sebahagian daripada skuadron pejuang yang berpangkalan di Beaufort, Carolina Selatan. Kejadian berlaku kira-kira 30 batu dari pesisiran pantai Kuwait. Operasi menyelamat akibat gempa bumi di utara Afghanistan sukar berikutan cuaca sejuk serta kawasan kejadian yang terpencil. Sehingga kini sekurang-kurangnya 4,400 orang disahkan terkorban. Lebih 15,000 lagi cedera. Gerakan menyelamat turut membabitkan anggota kecemasan Pertubuhan Palang Merah Antarabangsa ICRC. Gegaran berukuran 6.1 pada skala Richter membabitkan kawasan pergunungan terpencil antaranya Guzadara, Sugrar dan Khairat. Lebih 2,000 kediaman musnah teruk dan memaksa penduduknya terpaksa menghadapi cuaca sejuk sehingga bantuan tiba. ICRC kini berusaha membina hospital dan tempat perlindungan sementara. Gempa bumi paling buruk pernah melanda Kobe, Jepun pada tahun 1995 mengakibatkan 6,430 penduduk terkorban. Fenomena El Nino kini melanda Cuba dengan hujan lebat dan angin kencang. Paling teruk, Havana dengan 4 orang dilaporkan terkorban. Seorang daripada mangsa mati apabila sebatang pokok menghempap bangunan sekolah. Hujan lebat dan angin kencang itu juga merosakkan 129 rumah termasuk bangunan bersejarah. Bekalan elektrik dan air di beberapa kawasan terputus. Lebih 150,000 penduduk dipindahkan selain pelancong asing yang menginap di hotel mewah di persisiran pantai. Ibu negara Argentina, Buenos Aires pula dilanda banjir paling buruk dalam tempoh 100 tahun. Banjir besar ini mengakibatkan kemusnahan dan kegawatan di seluruh bandar itu. Setakat ini 3 orang disahkan terkorban. Kejadian turut menyebabkan bekalan elektrik terputus manakala sistem perhubungan awam terjejas. Beberapa kenderaan terkandas akibat lumpur banjir yang mencecah 1 meter. Perkhidmatan kereta api bawah tanah yang dihentikan mengakibatkan orang ramai terpaksa bersesak-sesak menaiki bas. Keadaan juga menjadi kucar-kacir apabila lampu isyarat jalan tidak berfungsi. Keadaan cuaca yang tidak menentu ini dikatakan berpunca dari fenomena El Nino. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tempoh sehingga hari ini yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FM gagal ditepati Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri menyelesaikan perbalahan sesama mereka. Pada mesyuarat Kementerian Sukan Negeri siang tadi, cadangan SAFA mewujudkan jawatankuasa bersama ditolak. Mesyuarat 3 jam yang dipengerusikan Datuk Wilfred Bomburing itu membuat kesimpulan beberapa syarat yang dikenakan SAFA tidak boleh diterima pihak kementerian. Antara syarat SAFA yang tidak dipersetujui ialah jawatan Presiden, Setiausaha dan 3 ahli jawatankuasa bersama dipegang pemimpin SAFA. Tambahnya, SAFA tidak seharusnya meletakkan sebarang syarat sebelum berbincang dengan pihak kementerian. Sebaliknya, Kementerian Sukan Sabah mengemukakan cadangan balas supaya jawatankuasa berkecuali dibentuk. Menurut cadangan itu, pengurusan SAFA dikehendaki menyerahkan semua kuasa mereka dan jawatankuasa berkecuali akan mengambil alih. Datuk Bomburing membayangkan jawatankuasa berkecuali ini akan dibimbing mereka yang berpengalaman luas dalam pengurusan bola sepak negeri dan kebangsaan. Bagaimanapun cadangan baru ini tidak bermakna penggantungan keahlian SAFA dalam Majlis Sukan Negeri ditarik balik. Apa yang pasti, perkembangan baru ini pasti menghangatkan mesyuarat Majlis FAM esok.
Ketika nasib Sabah masih belum pasti mengharungi Liga musim ini, bekas penyerang negeri itu Scott Renshaw secara rasmi yang menjadi milik Negeri Sembilan. Renshaw yang membantu Sabah menjuarai Piala FA 95 dan Piala Liga 96 menandatangani kontrak setahun malam semalam. Renshaw yang akan menyambut hari lahir ke-30 Isnin ini berjanji menjalani latihan dan bermain dengan penuh komitmen bagi membalas kepercayaan majikan barunya. Beliau juga berkata aksi di padang kelak akan membuktikan kata-katanya. I never come out and make silly sort of statements that you're going to do this, you're going to do that, or whatever. Because for me, that's putting unnecessary pressure on yourself. So all that I say is that we will, as a team, we will all train hard, and hopefully, at the end of the day, we can get good results. Dia yang ditemani istrinya pada majlis menandatangani kontrak semalam berkata beliau tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan rakan sepasukan. Pada majlis yang sama semalam, 4 pemain baru turut menandatangani kontrak selain 7 pemain senior yang disambung kontraknya. 4 pemain baru itu ialah Raizwah Idris, bekas pemain Pahang, Ahmad Syahrul dari Perak serta Halim Jantan dan Hamsani Ahmad Melaka. Presiden PBNS Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang turut hadir mengharapkan komitmen dan disiplin tinggi pemain bagi mengharungi musim ini. Pada majlis yang sama, beliau turut mengumumkan Jamaluddin Ahmad selaku pengurus pasukan yang baru menggantikan Datuk MS Maniam. Saya boleh bekerjasama dengan Ketua Jurulatih M. Karatu yang mana satu-satunya jurulatih yang berpengalaman, dan saya yakin dengan gandingan bahu bahawa saya dengan saudara Karatu, saya akan cuba seboleh-bolehnya mendapat 1 piala pada tahun ini. Apa yang pasti, kewibawaan jurulatih M. Karatu sekali lagi diuji selepas 2 musim berturut-turut gagal pada penghujung saingan. Dalam pada itu, peluang Negeri Sembilan mendapatkan khidmat Effendi Julaihi turut cerah berikutan kesudian Persatuan Bola Sepak Sarawak PBS melepaskan pemain itu. Bagaimanapun, pelepasan itu bersyarat kerana Effendi masih mempunyai kontrak setahun lagi dengan Sarawak. Pada masa yang sama, pengurus dan jurulatih Sarawak Alan West yang baru kembali dari Perth menafikan dia mempunyai masalah dengan bekas penyerang kebangsaan itu. Lain pula kisahnya di Perlis. Skuad Singa Utara itu berhasrat mendapatkan khidmat pemain pertahanan berpengalaman bagi memantapkan cabaran musim ini. Antara yang disebut-sebut calon paling sesuai ialah bekas pemain pertahanan Kedah, Olurbunmi Adigun. Beliau ini dijangka tiba dalam tempoh beberapa hari lagi, bagaimanapun perlu membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Pengurus pasukan Perlis, Dr. Asyari Muhammad berkata skuad Singa Utara memang memerlukan pemain pertahanan yang berpengalaman. Bunmi atau nama Islamnya Abdul Rahman Adigun yang pernah beraksi cemerlang untuk Kedah dikatakan calon paling sesuai. Aksi mantap Adigun berjaya membantu skuad Kedah muncul juara berganda pada musim 1993. Dan bekas pemain kebangsaan Nigeria itu dijangka tiba beberapa hari lagi untuk menjalani ujian pemilihan bersama pemain lain. Bagaimanapun, tambah Dr. Asyari, PFA hanya akan menawarkan kontrak kepada Adigun sekiranya berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan. Kalau skillnya bagus, skillnya memuaskan, yalah. Kalau dia berminat dengan kita dan dengan bayaran yang kita boleh berikan, okeylah. Peluang untuk menyarung jersey Perlis yang mara ke separuh akhir Piala Malaysia musim lalu masih terbuka kepada pemain yang berminat. Ujian pemilihan di bawah kendalian penurung jurulatih Norizan Baka dibantu Bakri Ibni masih dijalankan dan disertai 21 pemain. Antara yang mencuba nasib ialah bekas penjaga gol Pulau Pinang, Tan Chong Aik, serta 2 pemain muda Kuala Lumpur, Azrin Shah Zainal dan P. Murali. Turut serta bekas pemain import Kelantan dan Johor, Riyad Abbas. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur PBKL pula cukup tenang menangani kemelut pemainnya Liu Kim Tu ketika masa depan Kim Tu untuk ke Jerman hanya akan diketahui akhir Mei depan. Dia masih mampu menarik nafas lega apabila Kuala Lumpur tetap mahu menggunakan khidmatnya sekalipun dalam jangka pendek. Keputusan PBKL diumumkan Presidennya Datuk Seri Megat Junaid Megat Ayub siang tadi. Kuala Lumpur dan saya sendiri tidak mahu nak mematahkan semangat mana-mana pemain yang mempunyai minat. Bukan saja untuk nak main di Kuala Lumpur tapi untuk menimba pengalaman di luar negara. Kita mesti menggalakkan mereka. Pengumuman itu pasti melegakan Kim Tu yang masih menunggu tawaran klub Division 4 Jerman Schutthof 09 FC.
Kelab terbabit dilaporkan berminat melamar Kim Tu selepas bekas pemain kebangsaan itu menjalani ujian pemilihan Januari lalu. Jika segalanya berjalan lancar, khidmat Kim Tu akan digunakan bagi persiapan musim depan bermula Julai nanti. Bagaimanapun, Kim Tu lega kerana dapat beraksi bersama Kuala Lumpur sehingga nasibnya diketahui selewat-lewatnya Mei depan. Memang susah untuk dapat suatu pasukan yang membenarkan seseorang player keluar daripada pasukan dalam pertengahan musim. Tapi itulah, saya rasa lega selepas diberi kebenaran daripada Presiden kita. Menurut Kim Tu lagi, dia tidak akan membatalkan hasratnya untuk beraksi di luar negara sekalipun cuma semusim. Dalam pada itu, Datuk Seri Megat Junid menafikan ura-ura namanya menjadi sebutan selaku calon naib Presiden FAM. Menurut Datuk Seri Megat, beliau kini memberi perhatian utama kepada kemajuan bola sepak Kuala Lumpur sehingga menemui calon pengganti sesuai. Dan Presiden pun saya tengok dululah. Kerana saya ni hanya nak bantu KLFA. Saya tak ada memikirkan lebih daripada itu. Just to help KLFA sehinggalah ada calon yang berkemampuan dan berkelayakan untuk ambil alih kepada saya. Beliau turut mengalu-alukan sekiranya mesyuarat Majlis FAM esok menambah peruntukan kepada semua persatuan bola sepak negeri. FAM dijangka meluluskan tambahan peruntukan sekitar RM1 juta berbanding RM750,000 tahun lalu. Apa sekalipun jumlah itu belum mencukupi dan PBKL terpaksa menagih sumbangan penaja bagi menampung kekurangan. Datuk Megat ditemui pada Majlis Hari Raya bersama pemain dan pegawai PBKL siang tadi. Sukan luar negara, golf terbuka Afrika Selatan. David Frost mencuri tumpuan pada hari kedua kejohanan apabila memintas jaguh senegara Ernie Els untuk tangga teratas. Frost, pemain terbaik hari ini dengan 66 pukulan, mengumpul 137 pukulan, 2 pukulan di depan Els. Kejohanan terbuka Afrika Selatan di Kelab Golf Durban ini menawarkan hadiah bernilai RM3.2 juta. Namun hari kedua menyaksikan kemerosotan beberapa pemain pilihan. Ernie Els dengan 64 pukulan, 8 di bawah par semalam, sekadar bermain even hari ini. Els hampa apabila sekadar melakukan 4 birdie berbanding 8 birdie semalam. Begitu juga jaguh Australia, Greg Chalmers merosot dengan 71 pukulan, 1 di bawah par. Pemain kidal yang mencatat 66 semalam turun ke tangga ketiga di belakang Els apabila mengumpul 137 pukulan. Sementara jaguh Spanyol Ignacio Garrido yang berkongsi tangga kedua semalam turun ke tangga keempat. Dia yang melakukan 66 pukulan semalam senasib dengan Els apabila menyamai par 72. Manakala David Frost wajar merampas tangga teratas melalui persembahan cemerlang dengan 7 birdie. Namun satu bogi pada lubang ke-11 merugikan Frost untuk sekurang-kurangnya mendahului dengan kelebihan 4 pukulan berbanding 2 hari ini. Sekian hidangan Meja Sukan malam ini. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat dan salam malam. Walaupun Syawal sudah memasuki minggu kedua, kesempatan bulan mulia ini tidak dilepaskan kumpulan rap terkenal tanah air KRU untuk meraihkan peminatnya. Siang tadi, kumpulan anak muda ini mengadakan rumah terbuka sempena Aidilfitri di Kramat, Kuala Lumpur. Hampir 600 orang mengunjungi rumah terbuka ini yang pertama kali diadakan kumpulan itu. Turut bersama bagi meraihkan peminat ialah artis naungan syarikat KRU Production iaitu kumpulan Elite dan Indigo. Selain menikmati juadah yang disediakan, peminat turut diberi cenderamata berupa minuman keluaran syarikat kumpulan itu, Kus Cola. I think they're quite happy lah dan saya harap kita dapat anjurkan majlis Berhari Raya ni tiap-tiap tahun lah kerana tengok sambutan yang begitu baik sekali. Dalam pada itu, KRU akan memulakan rakaman album Inggeris pertama mereka April ini. Album itu dijangka menemui peminat Julai depan. KRU juga akan menyertai program Letua Langkawi bagi mempromosikan minuman keluaran mereka serta menemui peminat di seluruh negara. Kumpulan Arab Malaysian Bank menyampaikan cek bernilai RM20,000 kepada Zunegara bagi perbelanjaan pengurusan dan makanan 6 ekor unta dari Alice Spring, Australia. Cek disampaikan Pengarah Urusan Arab Malaysian Assurance Berhad, Abdul Latif Yahya kepada Presiden Persatuan Zoologi Malaysia, Tan Sri Khir Johari.
Menurut Tan Sri Khair, sumbangan seumpama itu diperlukan bagi mengendalikan penjagaan serta pembiakan unta berkenaan. Sejak 1991 lagi, kumpulan Arab Malaysian Bank menaja perbelanjaan pengurusan dan makanan unta yang berjumlah hampir RM66,000. Setiap tahun, 2 ekor unta diberi tajaan bernilai RM7,000 secara bergilir-gilir. Kos penjagaan dan makanan unta adalah antara RM35 hingga RM40 sehari. Penduduk di Caboolture, Queensland, Australia gempar apabila kawasan berhampiran mereka terpaksa ditutup beberapa jam. Ia selepas 2 kereta api yang membawa muatan bahan kimia untuk keperluan rumah berlanggar. Meskipun tiada yang cedera, pihak berkuasa terpaksa menutup kawasan itu setelah bimbang bahan berbahaya berkenaan meletup. Visual itu mengakhiri Buletin Utama malam ini. Salam hormat. Selamat malam.